Okey, daripada rumus muatan haba yang mana kita belajar sebentar tadi, ia adalah rumus yang ringkas. Bagaimana pula kalau sesuatu bahan tu kita tahu dia punya jisim dia. Mana kita tahu jisim dia. Macam manakah caranya dia diukur? Okey. Kita masuk ke subtopik seterusnya, iaitu muatan haba tentu bahan. Pelajar 49 menunjukkan seorang jurutera bahan sedang membuat pertimbangan untuk memilih satu logam yang sesuai sebagai bahan pembinaan bangunan. Logam itu mestilah punya sifat lambat menjadi panas. Oleh sebab muatan haba satu logam bergantung pada jisim objek itu, perbandingan antara logam yang berlainan perlu dibuat berdasarkan muatan haba bagi 1 kg setiap logam. Sifat ini dikenali sebagai muatan haba tentu dan dia punya simbol adalah C kecil itulah. Okey. Jadi sesuatu bahan tu kita nak tengok adakah dia punya muatan haba tentu yang besar ataupun kecil. Biasanya kita akan jadikan dia sebagai 1 kg lah. Ni 1 kg contohnya aluminium 1 kg. Apa lagi ni? Kayu 1 kg, batu bata 1 kg. Jadi bila mana kita jadikan 1 kg semuanya sama, jadi kita dapat ukur lah, dapat tengok secara adil lah mana satukah yang mempunyai muatan haba yang tinggi. Jadi kalau dia punya muatan haba tinggi, muatan haba tentu yang tinggi, maka dia akan jadi lambat panas. Kalau kita guna bahan binaan, muatan haba tentu dia rendah. Jadi apa akan jadi? Tak sampai tengah hari satu bangunan sudah pun dah jadi terlalu panas. Jadi macam manakah perkiraan dia dibuat? Okey, muatan haba tentu bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Okey, sekarang ni yang tadi yang awalan tadi yang kita belajar yang mengenai ini, yang ni adalah muatan haba sahaja. Yang ni muatan haba tentu untuk sesuatu bahan. Jadi sesuatu bahan tu kita dah tahu dia jisimnya 1 kg. 1 kg. Jadi dia suhu atau haba yang kita perlukan untuk apa? Untuk naikkan sebanyak 1 Celsius bagi satu jisim tu sebanyak 1 kg. Contoh aluminium ni, contoh ni bata ni, dia 1 kg. Okey, berapakah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu ni sebanyak 1 Celsius? Sebagai contoh, satu bahan muatan haba tentu bagi logam aluminium sebanyak 900 Joule kg per Celsius. Joule per kg per Celsius. Hal ini bermaksud 1 kilogram logam aluminium memerlukan 900 Joule haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 Celsius. Jadi kamu faham tak bila mana sesuatu muatan haba tu dia diberi pada kamu, dia bermaksud contoh yang ni, dia bagi air 4200 Joule. Jadi kita tahu bahawa 4200 Joule ni dia adalah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu air ni sebanyak 1 Celsius. Yang mana air ni dia punya jisim dia 1 kg. Sama juga dengan gas. Gas pun ada juga diukur. Okey, 2200. Yang ni adalah logam, aluminium 900, besi 450 Joule diperlukan untuk menaikkan suhu besi ni sebanyak 1 Celsius. Yang mana berat jisim besi ni adalah 1 kilogram. Jadi air merupakan bahan yang punya nilai muatan haba tentu yang tinggi. Air dapat menyerap banyak haba dengan peningkatan suhu yang kecil. Jadi sebab itulah air ni dia sebenarnya muatan haba tentu dia terlalu tinggi. Jadi haba yang diperlukan untuk naikkan dia suhu dia sebanyak 1 Celsius adalah banyak, barulah dia boleh naik suhu dia, Jadi sebab itulah air ni merupakan penyerap haba yang baik, Sebab apa? Sebab kita kenakan haba yang banyak pun dia tak menggelegak lagi, dia tak mendidih lagi. Dia perlukan suhu yang banyak, barulah dia memerlukan haba yang banyak, barulah suhu dia meningkat. Hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang baik. Bahan logam pula mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding dengan bahan bukan logam. Oleh itu, objek yang diperbuat pada bahan logam cepat menjadi panas dan apabila dibekalkan suatu kuantiti haba. Sebab itulah kamu dapat tengok
sesuatu bahan logam ni, contohnya pagar rumah kamu tu, dia senang saja dia akan jadi panas kan. Kalau matahari tak cacak lagi kan, tak naik lagi pukul 12 dia dah jadi panas. Sebab apa? Sebab muatan haba tentu dia adalah rendah. Muatan haba tentu dia adalah rendah berbanding bahan bukan logam lah. Okey. Kamu tengok kartun ni tulis apa ni? Okey, berdasarkan jadual 4.2, nilai muatan haba tentu air lebih tinggi berbanding dengan logam seperti aluminium. Okey, bagaimanakah nilai-nilai ini dapat ditentukan? Okey, nanti kita akan tengok satu eksperimen macam mana sesuatu nilai muatan haba tentu tu dikira.